الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعله من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang dihormati ataupun malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan malam Jumaat, dikatakan malam Minggu ataupun dikatakan raja bagi minggu. Jadi pada malam ni kita bersama-sama kita dapat boleh mari muzakarah pula tentang sirah ataupun sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu kita dak bercara tentang masalah menyusukan Nabi. Maka kebiasaan daripada orang-orang Arab ni, adat dan kebiasaan orang Arab, kebanyakan dia cari tempat-tempat menyusukan anak-anak dia ialah di badiah ataupun di kampung-kampung. Di kampung-kampung darat tes supaya mereka saat itu nak menarikkan anak-anak mereka itu saat itu kepada orang panggil untuk anak-anak mereka saat itu dah jadi mulia ataupun jadi terpuji, lagi pula akhlak yang bagus, lagi pula kuat di segi al-lughatul arabiyah. Kerana sebab itulah mereka saat itu utuh anak-anak mereka apabila ketika kecil-kecil ataupun ketika budak-budak, mereka hantarkan anak mereka saat itu ialah pergi kepada kepada tempat-tempat darat teh ataupun di kampung-kampung darat teh. Alhamdulillah, ibu bapa yang dihormati, lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ibundanya ialah kena pada Aminah, hatta kan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang menyusukan Nabi mula-mula kena pada Suwaibah, ialah kena kepada hamba perempuan bagi bapa saudara ialah Abu Lahab, dan orang yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kena pada Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Ini orang yang kedua. Maka Halimah saat itu dia dok menyusukan Nabi sampai umur 4 tahun kerana terkejut dan tergempanya daripada satu perkara peristiwa masa Allah belahkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka timbullah kejut ialah Halimah Sa'diyah. Maka hatta kalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Aminah. Semasa tu Nabi saat itu umur lebih kurangnya 4 tahun. Maka 4 tahun, maka apabila Aminah bundanya ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Halimah Sa'diyah, maka Halimah pun Aminah pun giziarahkan bapaknya ialah di Al-Madinatul Munawwarah. Maka apabila Aminah giziarahkan bapa Nabi yang mati ialah dikatakan Abdullah, mati di Al-Madinatul Munawwarah, ketika nak lipat balik ataupun nak potong balik, maka Aminah jatuh ke sakit lagi pula mendapatkan Aminah menimpa Aminah oleh kematian. Maka matilah Aminah di tengah-tengah jalan di antara Madinah, lagi pula di antara Al-Madinah, lagi pula Makkahul Mukarramah, dinamo kata Al-Abwab. Al-Abwab. Maka di situlah Aminah saat itu mati di Abwab. Maka ditanamkan Aminah di Abwab ialah di tengah-tengah jalan di antara Madinah dengan Makkah Al-Mukarramah, tapi Abwab tu dekat sebelah balik Madinah daripada Mekah. Maka apabila Aminah saat itu diwafatkan, lagi pula adrakat hamaniyatuha fit tariq matat bil abwab. Maka Aminah saat itu apabila mendapatkan Aminah oleh kematian pada tengah-tengah jalan,
Nah, makna kata menipukan Aminah ialah bunda Nabi. Nabi pada masa ni umur lebih kurangnya 4 tahun. Maka menipukan Aminah saat itu. Nah, gapo dia? Ialah oleh kematian. Maka matilah Aminah dan ditanah Aminah ialah di Al-Abwab. Ada ayahna Nabi mati di Al-Madinah juga. Dah di Madinah. Tapi Aminah ni di kampung nama Abwab, di celah-celah di antara Madinah dengan Makkah Al-Mukarramah. Lepas daripada tu fahadanathu Ummu Aiman, maka membela akan dia akan Nabi. Selepas daripada bunda Nabi itu meninggal, bunda Nabi itu mati, ketika lipat balik selepas daripada ziarah kan suaminya ialah Abdullah ayah Nabi, maka mengambil akan dia menipu akan Aminah oleh kematian. Lepas daripada Aminah tu mati, ibu bapa, saudara-saudari, ada hadirin hadirat, membelakan Nabi selepas pada Aminah ialah kena pada Ummun Aiman. Ummun Aiman ni dikatanya barakatul Habasyiyah. Dia ni ialah kena kepada hamba perempuan bagi bapa Nabi ataupun ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aiman duk pera-pera Nabi, duk bela Nabi, wa kanat wa kafalahu jaddu. Dalam keadaan Ummun Aiman barakatuh Habasyiyah. Ingat satu-satu kita ngajikan sejarah ataupun kita ngajikan sirah, ini penting sekali kita kena ingat orang yang berlaku di masa tu, nama gapo dan masa mana. Supaya Nabi kita saat itu, dia saat itu duduk dengan Amin Halimah Sa'diyah, ialah dia saat itu di kampung Halimah Sa'diyah, Abi Zu'aib binti Abi Zu'aib. 4 tahun lepas pada tu dihantarkan Nabi kepada Aminah. Maka Aminah ambilkan Nabi, ziarahkan ayahandanya, ialah di tempat wafatnya di Al-Madinatul Munawwarah. Apabila nak lipat balik, Aminah sudah wafat. Maka belakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni selepas daripada Aminah ialah kena pada Ummu Aiman. Wa kafalahu, dan pula membelakan Nabi, mengikuti daripada masalah Ummu Aiman ni, jadduhu oleh neneknya, nenek Nabi. Siapa dia nenek Nabi? Hak ni kita sudah makruf, nenek Nabi ialah Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib ni ialah dikatakan syaikhan mu'zaman fi Quraisy. Dia ni satu orang awuso, satu orang yang pembesar, satu orang yang tua, maka yang diwakilkan oleh orang Quraisy, sama ada ketika mereka itu ada masalah, ada tipe masalah, mereka kecek kiralah dengan Abdul Muttalib cik Nabi. Sama ada masalah benda baik ataupun masalah benda-benda penting, semua dia akan musyarat dengan Abdul Muttalib. Waraqalahu, dan Abdul Muttalib saat itu duk belakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nenek Nabi ni hak pertama ni ialah Abdul Muttalib duk belakan Nabi. Waraqalahu, dan berhaluhlah ia Abdul Muttalib jadduhu ni. Berhaluh sangat didik Nabi, cara berhaluh, cara orang panggil halusilah. Makna kata saya sangat kepada Nabi mana, waraqalahu, dan halusilah ia Abdul Muttalib baginya bagi Nabi. Makna halusi sangat, berhaluh sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dak belakan akan Nabi. Riqatan, sebagai halusi sangat, berhaluh sangat didik Nabi. Cara halus sangat, tak kasar supaya kita lah. Datuk Chair kita, cara kita, makna Chair ni saya ke cucu lebih pada saya ke anak lagi. Kamu dia cara dia tu tak boleh nak kata apa, tak boleh tu, tak boleh ni, gapo ni. Allah halus sangat, kecek pun bergaluh, kecek pun kokoh suara pun tak kasar dengan cucu dia ni, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu dia halusinya Abdul Muttalib, bergaluhnya dengan Nabi, lam tu'had lahu fi waladi. Siapa halusi dia bergaluh dengan Nabi, dengan cucu dia ni, cucunda dia ni, lam tu'had, tidak diketahui, dan tidak pernah diketahui, dan tidak pernah diperlaku, dan tidak pernah dibuatkan masalah halusi ni, bergaluh ni, di segi belakan akan Nabi ni tak pernah berlaku dan tak pernah diketahui kan akan dia pada anaknya. Nak royak kata Abdul Muttalib dia carakan Nabi ni nak kata sangat-sangat bergaluh, sangat-sangat dia tu berlemah lembut. Siapa kata perkara dia bergaluh dengan Nabi, dia halusi dengan Nabi cucu dia ni, siapa benda ni tak pernah berlaku, tak pernah ada, tak pernah diketahui pada masalah ketika dia membelakan anak-anak dia sendiri pada Abdullah dan Abbas semua. Lamma kana yazharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbal. Tengok ni. Lamma kana, tak kalau adalah yazharu alaihi,
Tak kalau ada zuhilah terzuhir, terlahir dan tertimbul alaihi ke atasnya, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Jadi tak kalau zuhir dan timbul dan kenyataan di atas Nabi ni mimma yadullu, daripada barang, daripada alamat yadullu yang tunjukilah ia barang an ala annalahu, di atas bahawasa baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sya'nan, yakni orang panggil kalakuan. Kalakuan yang termulia, kalakuan yang terpuji, orang panggil sya'nan ni satu kalakuan yang termulia dan terpuji, aziman fil mustaqbal, yang besar ia, yang terbesarlah ia dan teragung ia pada masa lagi akan datang. Jadi tak kalau ada Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib saat ni tu dia nampak perkara yang terzuhir, perkara yang ternyata, perkara yang tertimbul daripada alamat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa kata cucu dia seorang ini akan gapo, akan sabit daripada barang yang tertunjuk di atas bahasa sabit bagi cucu dia Muhammad ni satu kalakuan yang teragung, satu kalakuan yang termulia pada masa lagi akan datang, ialah akan nak jadi pimpin umat ataupun nak dijadikan gapo, akan jadi nak jadi kenabian ataupun nak jadi rasul. Apabila Abdul Muttalib jadi terlahir dan tertimbul dan ternyata di atas Nabi, di atas bahasa bagi Nabi itu ada satu alamat kata kemuliaan Nabi dan pula teragung Nabi itu pada masa lagi akan datang. Dengan sebab itulah Abdul Muttalib sangat-sangat berlemah lembut, sangat-sangat halusi pada masalah membelakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu bapa nak ayat katanya, Abdul Muttalib sangat-sangat halusi. Sangat-sangat beraluh, sangat-sangat orang punya tak terkasar dengan Nabi, kerana Abdul Muttalib tu sudah nampak dah, sudah terzuhir dah, kata bagi Nabi ni sya'nan aziman, kalakuan yang termulia, yang terbesar pada masa lagi akan datang, ialah jadi pimpinkan bagi umat. Nah nampak benda pelik supaya kita lah, apabila ibu bapa kita tengok budak ni di dalam kampung, nampak dia tu, keadaan dia tu pelik, keadaan dia alamat pun pelik pada budak-budak lain dah. Jadi tengok dia pun jadi pelik, kalau kuih dia pun pelik, juruh pun pelik, mengaji pun nampak cidik pada orang pun pelik, cara kecek pun pelik. Makna kalau kuih bagi budak ni orang panggil kalau kuih yang terpelik, kalau kuih yang termulia. Yang terbesar kata budak ni, satu hari lagi kan datang akan nak jadi pemimpin ataupun nak jadi pembesar. Maka Nabi kita ni ilamak yang terlahir, hak Abdul Muttalib dia tengok tu, kata dia ni nak jadi pemimpin ataupun nak jadi rasul, nak jadi kenabian yang nak pimpinkan umat ni. Sebab itulah dia sangat-sangat halusinya. Wa kana, dan adalah ia Abdul Muttalib ni, yukrimuhu, membuat mulialah ia Abdul Muttalib. Apabila Abdul Muttalib nampak terlahir, dia nampak dah alamat di Nabi, di cucu dia ni satu perkara yang pelik. Sebab itulah dia saat ni tu mulia sangat, dia tu besar sangat, dia halusi sangat dengan Nabi. Wa kana, dan adalah ia Abdul Muttalib ni yukrimuhu, memulialah ia Nabi jadduhu Abdul Muttalib ni, hu akan dia akan Nabi ghayatul ikrami, akan sehabis-habis kemuliaan. Dia buat ke Nabi ni sehabis-habis kemuliaan, sehabis-habis molek, sehabis-habis comel. Kita buat banding gini ibu bapa yang dihormati dan hadirin hadirat dan peminat-peminat ataupun menonton semua, supaya kita apabila anak yang kita sayang, anak kita ni juruh soleh, lagi pula ngaji pun pandai, ngaji pun bijak, duk pondok pun boleh baca kitab. Allah, kita tengok anak kita ni, kita puas hati sangat. Puas hati sangat, sayang sangat. Nak royak tak boleh wasa mujur weh. Kalau ada gapo di kita daripada harta kita, mah ke gapo saja, kita wasa nak wis semua kepada dia. Nak buat semua sehabis-habis kemuliaan kepada anak kita, hak yang baik, hak yang soleh, hak yang ngaji molek ni, hak yang ngaji boleh di pondok ni. Maka semacam itu juga daripada Abdul Muttalib, maka ia tengokkan alamat yang ada pada Nabi, maka dia akan buatlah semulia-mulia, sehabis-habis kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam yalbas ataupun lam yalbis Abdul Muttalibi
an tuwaffiya ba'da samani sanawatin min umri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya, deh. Jadi ayah Nabi, apabila Nabi tu umur 2 bulan, duk terkandungnya di dalam perut ibu, maka diwafatkan Abdullah ketika dia nak pergi berniaga di Syam, ketika dia lipat balik, patah balik pada Syam, mati di Madinah di sisi pok-pok saudaranya. Gambar dia Aminah selepas daripada ambilkan Nabi daripada Halimah Sa'diyah, Nabi SAW umur saat ni lebih kurang 4 tahun, maka ziarahkan bapaknya di Madinah, maka matilah Aminah ketika tengah-tengah jalan yang bernama Abuan. Gambar dia dibelakan akan Nabi, duk cara Nabi ialah tok nenek Nabi. Nenek Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Duk cara Nabi, saya ke Nabi, halusi ke Nabi, buat sehabis-habis kemuliaan pada Nabi. Kerana Abdul Muttalib tu yang nampak dah ilamat kata Muhammad ni budak bukan budak kebiasaan. Tapi Abdul Muttalib bela mai hidup cara Nabi berapa tahun? Walakin lam yalbith Abdul Muttalibi. Dan tetapi tidak mendiami lamalah oleh Abdul Muttalib. Duk dengan Nabi, duk bela selepas daripada Aminah mati, bunda Nabi mati, maka Abdul Muttalib saat ni pun deh, duk bela Nabi, siapa apa tahu tengok ni. Deh. Tidak mendiami sekali Nabi tu lama sangat, an tuwaffiya, bahawa diwafat akan Abdul Muttalib. Bosa diwafat, dimatikan Abdul Muttalib ba'da samani sanawatin, selepas daripada 8 tahun. Daripada min umri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak royak kata Nabi umur 8 tahun, duduk dengan tok cienyo, duduk dengan neneknya Abdul Muttalib lepas daripada ibunya 4 tahun. Duduk dengan ibu, ialah umur 4 tahun, maka ibu meninggal. Maka dipelera Nabi, dibelakan Nabi, sehabis-habis pelera sehabis-habis kemuliaan, sehabis-habis berhalusnya oleh tok cienyo, oleh neneknya Abdul Muttalib, dia 4 tahun. Apabila duduk dengan Abdul Muttalib nak umur Nabi tu 8 tahun, maka meninggal pula oleh neneknya ataupun jadduhu oleh Abdul Muttalib sana. Ya ta Allahu Akbar. Ibu bapa tengok Nabi kita umur 2 bulan ayah mati, umur 4 tahun ibu tu mati, umur 8 tahun nenek hak sayangi tu Allah meninggal pula. Lepas daripada nenek tu mati, siapa dia pula ambil cara Nabi, siapa dia pula bela Nabi. Fakafalahu syakiku abihi, maka membelalah akan dia akan Nabi, bela pula akan Nabi saat itu syakiku abihi, oleh saudara seibu sebapa bagi ayah Nabi, yakni kita kata pak saudara Nabi lah, dikatakan bapa saudara Nabi ataupun saudara bagi ayah Nabi, iaitu dikatakan seibu sebapa. Sebab tu dia panggil syakik. Apa makna syakik? Yakni saudara seibu sebapa. Siapa dia pula selepas daripada nenek Nabi tu mati, siapa dia pula bela? Ialah kena kepada syakik bagi ayah dia, yakni saudara bagi ayah dia seibu sebapa. Siapa dia? Ayah pak saudara bagi Nabi ataupun saudara seibu sebapa. Abu Talibin, ialah kena kepada Abu Talib. Abu Talib ni juga orang ambil pelera pula akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni selepas daripada Abdul Muttalib. Maka Abu Talib dikatakan ayah bagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fakana lahu, maka adalah ia Abu Talib, pak saudara Nabi, ialah saudara bagi ayah dia, ataupun pak saudara Nabi ataupun saudara dua beradik bagi ayah Nabi. Maka apabila pak saudara Nabi ataupun saudara bagi ayah dia ambil bela Nabi pula, fakana, maka adalah ia Abu Talib lahu baginya, bagi Nabi, rahiman, kasihani ia dan kesia belah ia, sangat-sangat sayangi, sangat-sangat kesia belah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu dikatakan yatim piatu, umur 2 bulan ayahnya mati, umur 4 tahun bundanya mati. Maka Abu Talib ni dikatakan saudara bagi ayah Nabi ataupun pak saudara Nabi, sangat-sangat sayang ke Nabi, sangat-sangat kesia belah pada Nabi.
Tetapi Abu Talib ni ia satu orang yang sangat-sangat susah, satu orang yang sangat-sangat susah, lagi pula harta tak ada. Wa alaihi, dan ke atas Abi Talib ni guburan. Apa guburan? Berasa panah hati dan susah hati kerana dia seorang kurang harta. Tu mana tu? Ketika dia ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam tu belah. Ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam tu belah, maka dia berasa panah hati. Berasa guburan, apa berasa susah hati. Kenapa susah hati? Anak ia pun ramai. Patut carakan Nabi SAW dikatakan anak saudaranya. Maka dia berasa susah hati, berasa gelesahnya hati, berasa panahnya hati, kerana dia ni satu orang yang kurangkan harta. Wa kana Abu Talibin, dan adalah Abu Talib ni. Dikatakan pak saudara Nabi ni, ayah Sayyidina Ali ni, mukillan minal mal, yakni satu orang yang terkuranglah ia daripada harta. Dia ni satu orang yang kurang harta, yang tak ada harta banyak. Harta tak banyak, harta pun tak banyaklah, kecek mudah-mudah orang yang kurangkan harta, kerana dia kena cara Nabi dan anak lagi, berasa susahlah hati, berasa panasnya hati. Tapi fabarakallahu lahu fi qalili. Tengok ni. Maka memberi berkatlah oleh Allah lahu aili ajlihi, kerana Nabi. Tapi apabila Abu Talib, dia ni satu orang yang guburan, yang panahnya hati, yang susahnya hati, duk carakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia satu orang sedikit daripada harta, orang tak banyak harta, tapi dengan sebab dia pelerakan Nabi, Allah Subhanahu wa taala wi keberkatan kepadanya. Kerana Nabi tu wi berkat fi qalili, pada sedikit Abi Talib. Daripada harta dia yang sikit, maka Allah Subhanahu wa taala wi keberkatan. Makna cukupnya makan di antara Abu Talib dengan anak-anak, lagi pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada harta yang sikit, tapi Allah Taala wi cukup dengan sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibu bapa yang dihormati, yang disayangi, penonton semua ataupun hadirin hadirat. Sebab itulah sedikit pun tak apa, asal Allah Ta'ala wi berkat. Kalau duit kita tak banyak tapi berkat, harta kita tak banyak tapi berkat. Tengok Nabi duduk dengan Abu Talib. Abu Talib bukan seorang yang banyak harta, tapi kerana Allah Ta'ala wi berkat dengan sebab Nabi, maka cukuplah di dalam harta yang sikit. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammih, pada waktu dan masa ketika membela oleh bapa saudaranya. Ammihi ni bapa saudara sebelah balik ayah. Kalau khalihi bapa saudara sebelah balik ibu. Kita kena parak boleh ibu bapa. Kita ni panggil khali belaka, pak saudara lek mak panggil khali, pak saudara lek ayah pun panggil khali, ya tak betul. Pada logat Arab ya tak betul. Logat Arab ni kalau sebut kata ammi, yakni bapa saudara sebelah balik ayah. Kalau sebut kata khali, yakni bapa saudara sebelah balik ibu. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafali ammi, pada waktu dan ketika membelalah oleh bapa saudara bagi Nabi. Misal al-qana'ah, yakni contohnya adalah Rasul pada masa waktu membela oleh bapa saudara dia tu, misal al-qana'ah, yakni sebandingi dan seumpama qana'ah. Gapo qana'ah? Yakni makna kata Nabi itu satu orang tercontoh dan tauladan buat perbandingan orang yang puas hati. Sikit pun alhamdulillah, banyak pun alhamdulillah. Sebab itulah orang kita sekarang ia tak ada qanaah ibu bapa. Tapi Nabi kita ni, walaupun dia masa budak umur 8 tahun duduk dengan Abu Talib selepas daripada Abdul Muttalib nenek tu mati, dia duduk dengan Abu Talib, kalau sikit ya cukup cara sikit, kalau banyak ya cukup cara banyak. Ini Allah Ta'ala capuk di dalam hati Nabi kita, orang panggil al-qanaah. Apa makna qanaah?
cukup dengan apa yang ada. Sebab tu kalau kita, sebab tu kalau di dalam tasawufnya orang panggil kita kena ada sifat qanaah. Gapo? Puas hati dengan apa yang kita ada, dan kita puas hati dengan apa yang Allah Taala bagi kita. Cukup dengan umur yang kecil kita wasa alhamdulillah, mutu yang gobek yang buruk alhamdulillah, rumah tak besar sangat alhamdulillah, duit tak banyak sangat, wasa cukup dengan apa barang yang ada pada kita. Tapi sekarang lah ni kita duk jadinya banyak pun kita wasa tak cukup, wasa nak kau banyak lagi. Kalau kau banyak sekebung nak sekebung lagi. Kalau duit ada 100,000 nak 100,000 lagi. Kalau kereta ada butir nak 2 butir. Makna kata tak cukup. Orang panggil kita tidak ada sifat qanaah. Ni cuba kita tengok sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sikit dia duduk dengan Abu Talib, pak saudara dia, maka dia berasa puas hati dengan apa yang dia dapat. Nabi ni dikatakan tercontoh bagi sifatnya orang yang qanaat. Wal bu'di, pada ketika membelalah oleh bapa saudara dia tu, Nabi tu misal al-qanaah, contoh dan pula misal bagi orang yang qanaah. Lagi pula wal bu'da, dan Nabi ni orang yang jauh anis safasifi, daripada mengeluh. Nabi tak ada Allah mengeluh semata apa kita ni, Allah kok mana ni, Allah kok itulah mengeluh gitulah, gano tak dapat ni, gano ni rezeki payah ni, gano makan tak cukup ni, gano ni tak leh go ni, mengeluh duk keadaan mengeluh semua. Ini sifat kita. Tapi sifat Nabi tercontoh dan teladan Nabi tu puas hati. Kalau Raja Sembilan katanya, kita ni orang panggil sitakit popian. Popian daripada qanaah ni, makna kata kita puas hati dengan apa yang kita ada. Kita puas hati dengan apa yang kita Tuhan bagi. Dan kita puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan pula Nabi ni satu orang yang jauh daripada sifat mengeluh. Mengeluh Farah. Gelgesah, aduh gano ni tak leh ni ibu bapa ni, Allah gano ni ku ni susah ni, Allah gano makan tak cukup ni, gano duit ku tak banyak ni, gano umur ku halu. Jadi mengeluh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala buatkan walaupun dia anak yatim piatu, walaupun dia umur masalah petang, dia jauh dan terlepas daripada sifat mengeluh, dan dia satu orang yang sifat qanaah yang puas hati. Mengeluh mana? Allati yashtaghilu biha al-atfalu adatan, yang tersibuk dan berpekir dengan dia dengan allati, dengan mengeluh ni al-atfalu adatan, oleh kanak-kanak dan budak kebiasaan mengeluhlah depa bila ya nak gapo ya tak leh. Dia mengaju. Tengok anak-anak kita apabila benda dia nak, dia tak dapat. Kalau kita pergi kedai, kalau dia nak kereta, kita tak beli kereta, maka dia mengeluhlah, anu ni ibu ni, mengeluh. Makna kata tu sifat budak-budak. Tapi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat mengeluh macam budak kebiasaan tak ada. Kuat anak kita, hak pesing kita belakan anak kita dengan duit, dengan masalah kemewahan, turutkan hati-hati dia, ikutkan hati-hati dia, golikkan budak ni dia mengeluh apabila benda yang dapat tak leh, maka dia mengeluh. Tapi Nabi tak ada sifat macam ni, sifat mengeluh macam budak-budak kebiasaan. Kama rawat zalika Ummu Aiman hadatut, kama rawat zalika Ummu Aiman hadinatuhu. Seperti mana meriwayatlah akan dimakan itu oleh Ummu Aiman, hadinatuhu, orang yang duk membelakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu itulah cerita daripada Ummu Aiman, orang yang duk membelakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat kata Nabi ni satunya sifat dia tu qanaah, dia tu puas hati dengan apa yang Allah Taala bagi ke dia. Kemudian dia saat ni satu orang yang tidak ada sifat mengeluhkan di dalam hati, semacam budak-budak kebiasaan. Fakana iza aqbala waqtul akli ja'al auladu yaqtatifuna wa huwa qani'un bima sayusayyiruhu Allahu lahu. Tengok Nabi. Ni sifat Nabi. Ibu bapa masa kecil-kecil lagi, umur dia tu 8 tahun tu, dia tak biasa mengeluh. Lepas tu Nabi SAW masa dia kecil tu, dia puas hati dengan apa yang dia terdapat, dia puas hati dengan apa yang dia ada. Kita kena pakai sifat ni. InsyaAllah kalau kita pakai sifat ni, ibu bapa, hadirin hadirat, puas hati
dengan apa yang Allah Ta'ala bagi dan kita puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala beri, insya-Allah kita senang hati. Misalnya hari ni kita boleh 100 kok, alhamdulillah. Makan ronda kita dua kali, alhamdulillah. Dapat gapo, alhamdulillah. Saudara jiran tepi wis makuk, alhamdulillah. Cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, makna qanaah kita dan tak ada gelisah seperti sifat Nabi. Ni barang yang dicerita dan diriwayatkan oleh Ummu Aiman. Makna siapa dia Ummu Aiman? Hadinatuhu, orang duk membela akan Nabi. Fakana, maka adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Iza aqbala waqtul akli, apabila menghadapilah oleh waktu nak makan. Apabila Nabi tu dia saat ni tu satu ketika apabila dia nak sapa pada waktu makan, apabila sapalah waktu nak makan di antara dia dengan bapa saudara dia Abu Talib dan sepupu-sepupu boya dia. Ja'al auladu, telah datang oleh kanak-kanak ataupun telah datanglah oleh anak-anak bagi Abu Talib ni ya ramai juga. Datanglah oleh anak Abu Talib saat ni, yaqtatifuna, menyambar oleh mereka itu. Mereka itu menyambar. Mereka itu pakak jepuk berebutlah budak bahasa ya. Bubuk gi mari poriti ni ketika datang waktu Nabi nak makan, maka anak-anak Abu Talib saat itu maka orang panggil pakak menyamar gi mari bubuk bung ambil budak ibu apa ya bahasa ya. Di antara mereka saat ni bubuk gi mari, bubuk makan gi mari begitu gini, tapi wa huwa, padahal ia Nabi padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni qani'un, redolah ia dan puas hatilah ia Nabi bima sayusayyiruhu Allahu lahu, dengan barang yang lagi memudahlah ia Allah Ta'ala akan dia. Allah Ta'ala memudah akan barang tu baginya. Jadi nak ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika datang waktu dia nak makan, maka pakak berebutlah oleh sepupu-sepupu poya dia, berebut gi mari duk menyamar gi mari akan makan ni. Siapa Nabi sendiri tak ada nak makan, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tu reda dengan apa yang dia boleh makan, walaupun dia boleh makan sikit dengan sebab berebutlah oleh sepupu poya dia, maka dia tu puas hati. Ni nak kata sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa, cuba kita tengok, cuba kita lihat, cuba kita tilik, cuba kita merenung dan kita memikir. Nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali dia puas hati dengan apa yang dia dapat, dan pula dia tak ada sifat mengeluh macam budak kanak-kanak kebiasaan. Dan apabila kalau bubuk ketika dia duk makan masa dia budak-budak, maka dia tak kata tak kata gitu, tak mengeluh, bahkan dia puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala memudahkan bagi dia. Habis. Ketika umur dia 8 tahun, dibelakan akan dia saat itu oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib saat itu mati, maka membelalah Nabi pula sambung daripada cenya dan nenek oleh Abu Talib. Kemudian selepas daripada Abu Talib duk pelera Nabi, duk jaga Nabi, as-safaru ila Syam. Ini satu perjalanan jauh Nabi ila Syam, gi kepada Syam. Dalam Abu Talib duk membela akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam masa ni juga Abu Talib ada bawa Nabi kepada Syam. Sampai pergi ke Syam, perjalanan jauh pergi kepada Syam. Bila ni masalah Abu Talib buat Nabi saat ni tu berjalan kepada Syam, walamma balagat sannuhu sallallahu alaihi wasallam isnatai asyrata sanatan, dan tak kala sampailah umurnya umur Nabi. Baca sannuhu, bukan sinnuhu. Kalau sinnuhu tu makna kata gigi, ni nak baca sannuhu. Walamma balagat sannuhu, dan tak kala tercampailah umurnya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam isnatai asyrata sanatan, yakni pada 12 tahun. Umur Nabi apabila sampai 12 tahun,
Umur dia tu siapa 12 tahun, duk dengan Abu Talib ambil daripada umur 8 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 4 tahun selepas daripada Abdul Muttalib dia bela, selepas pada Abdul Muttalib tu wafat, duk dengan Abu Talib. Nah, umur Nabi siapa 12 tahun, maka Abu Talib saat ni wak Nabi saat ni tu musafir dan perjalanan jauh untuk perniagaan kepada Syam. Ni tengok mulai ibu bapa ni. Perniagaan semua pergi kepada Syam. Orang-orang Arab daripada Abu Talib sendiri. Apabila dia saat ni tu nak buat Nabi umur 12 tahun. Buat pergi ke Syam. Arada ammuhu wa kafil. Menganakilah oleh bapa saudaranya, bapa saudara Nabi Abu Talib. Wa kafiluhu, dan orang duk membela akan Nabi. Daripada Ummu Aiman orang duk membela Nabi. Dan Abu Talib pun orang duk melacarakan Nabi. Maka bawa Nabi saat ni tu umur 12 tahun pergi ke Syam dan pembela Nabi. Kanakinya as-safara, akan nak berjalan. Nak berjalan jauh. Tu mana safar ni jalan jauh ibu bapa. 2 marhalah naik ke atas. Supaya kita musafir, kita nak masukkan masalah tertengah safir ni sikit. Kalau di dalam hukum fiqh ambil sininya, perjalanan jauh ialah dikatakan 2 marhalah. Ialah dikatakan 94 kilo ataupun kata setengah 90 ni. Baru boleh kita qasar dan jamak akan semaya kita. Bermakna kata sapi kita tak sapa 2 marhalah. Kalau misal 80 kilo kata setengah tak sapa 2 marhalah. Kemudian perjalanan jauh Nabi dengan Abu Talib saat itu pergi apa sapi Nabi ke Syam? Bitijaratin, dengan sebab nak buat perniagaan oleh Abu Talib ila Syam, kepada Syam. Syam ni asalnya amat nak cerita ibu bapa dan pula saudara-saudari. Dan penonton-penonton peminat semua, makna Syam ni asal negerinya Pak. Apabila sebut kata Syam, masuklah Urdun, masuklah Palestin, masuklah Libanon itulah, dan masuk Suriah. Asal sebut kata Syam ialah masuknya Jordan ataupun Urdun, masuknya Palestin Pak Perai Baruning, dan Libanon ataupun Lebanon, dan pula Suriah. Tapi lah ni kalau sebut kata Syam, golek ke orang panggil nak tersilagi kepada Suriah. Kemudian masalah Nabi SAW kena kilah oleh bapa saudara Abu Talib dan pula pembela Nabi nak safi untuk nak buat perniagaan pergi pada Syam. Fasta'dhamar Rasul, maka menutup timam besarlah ia Abu Talib ar-Rasul, akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, firaqahu, akan perceraiannya, perceraian Nabi, perceraian Abdul Muttalib nenek Nabi. Kerana ketika Nabi umur 8 tahun, maka beceklah Nabi dengan cernya, beceklah Nabi dengan neneknya. Maka Abu Talib nak membesarkan Nabi, maka kerana becek Nabi, bercerai Nabi dengan neneknya yang disayangi, maka Abu Talib nak membesarkan Nabi, nak mengagungkan Nabi, nak mulia Nabi, maka Abu Talib saat itu wak Nabi pergi kepada perniagaan, wak pergi jalan ke Syam untuk nak gapo? Yani untuk nak gapo? Iburkan hati Nabi. Faraqalahu, maka menghalusi ia, beraluhlah ia Abu Talib lahu, baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membesar oleh Abu Talib akan Nabi, kerana Nabi tu becek daripada nenek umur 4 tahun, maka Abu Talib nak membesarkan Nabi dan menghalusi Nabi, sayangi Nabi. Wa akhazahu, dan mengambil Abu Talib akan Nabi ma'ahu sertanya, serta siapa dia? Yakni serta mengambillah ia Abu Talib akan dia kan Nabi ma'ahu sertanya, serta kafilihi, serta daripada pembela Nabi dan pula daripada orang duk bela Nabi Ummu Aiman. Maka pergi sekali dengan Abu Talib pergi kepada Syam. Ayat ni katakan musafir pergi kepada Syam untuk buat perniagaan, kerana Abu Talib nak membesar Nabi, nak ibu Nabi, daripada dia ingat kepada neneknya pada masa dia tinggal dengan nenek umur 8 tahun. Maka Abu Talib pun pergi dia saat itu berjalan ke Syam, di dalam buat perniagaan dia saat itu. Maka bawa ke Nabi serta pembela Nabi. Wahazihi, dan bermula ini ar-rihlah, ini perjalanan Abu Talib daripada Mekah pergi kepada Syam. Maka duk Mekah, hamba royak semua dah ibu bapa, duk Mekah pergi pada Madinah 450 kilo.
Maka duk Mekah saat ni tu nak mai Madinah 450 kilo. Maka duk Madinah saat nak mari kepada Khaybar ni lebih kurangnya 100 ataupun kat 200 kilo. Maka duk Khaybar nak mari sampai di Tabuk ialah setara dan sepadan Jordan ni lebih kurang 7-800 kilo. Dah 7-800 takkan hampir-hampir kat beribu. Maka kamadilah kat beribu ambil daripada 450 ambil daripada Madinah nak mari sampai kepada Tabuk ni hampirnya beribu kilo. Maka ambil daripada Tabuk nak masuk pergi kepada Syria, nak masuk pada Syam pula, ia kena pakai masa beratus-ratus kilo. Bermakna tu perjalanan jauh di antara Abu Talib dengan Nabi SAW ni dikatakan hampir-hampirnya dekatnya 2000 kilo. Beribu-ribu kilo dengan utah. Sebab dia kata wahazihi dan bermula ini ar-rihlah hiya rihlatul ula, ialah dikatakan perjalanan Nabi dan berpindah Nabi kali yang pertama. Makna kata dalam umur Nabi SAW hak berjalan jauhnya ialah inilah kali yang pertama, ialah dikatakan berjalankan Nabi dengan Abu Talib pergi buat perniagaan pergi pada Syam. Dah. Walam yamkuthu fiha illa qalila. Dan tidak mendiamilah padanya, yakni pada gapo, pada perniagaan ataupun pada ini rihlah. Daripada Syam ni. Walam yamkuthu fiha, dan tidak mendiami mereka itu Abu Talib dan Nabi dan pembela Nabi fiha fi Syam sani illa qalilan, malaikan masa yang sekejap. Tu mana illa qalilan ai illa zamanan qalilan, malaikan masa yang sekejap, masa yang setaya. Tak ada duduk lama sangat dak lah. Pergi buat perniagaan kepada sana, kepada Syam saat ni tu tak ada lama sangat, tak ada beberapa hari sangat. Tapi perjalanan duduk Mekah, perjalanan duduk Mekah nak pergi Madinah, nak pergi kepada Syam tu beribu-ribu kilo. Tapi apabila pergi sampai sana tu dah, Nabi dan pula Abu Talib tu duduk tak lama sangat. Kenapa? Apa ke sebab? Tengok lagi ke datang. Wa qad asyrafa ala rijalil qafilah, dan sesungguh memulialah ia Nabi ala rijalil qafilah, di atas lelaki-lelaki qafilah itu. Nabi orang berjuru. Dia orang baik, dia orang molek. Maka Nabi masa dia tu umur 12 tahun saat ni, dia memulia sangat di atas lelaki dan pula daripada orang-orang yang ada di atas kenderaan itu. Dah. Nabi tu mulia belaka, Nabi buat belaka kepada orang yang ada di atas kafilah. Wahum, padahal mereka itu, wahum dan bermula mereka itu rijalul qafilah saat itu biqurbi Busra, dengan hampir dan mendekati dengan Busra ataupun dikata Busra Syami. Gapo dia Busra ni? Dia kata bawah tu hiya Madinatu Hauran fi biladis Syam. Waradaha sallallahu alaihi wasallam marratain. Al-ula birifqati ammihi Abi Talib, wasaniyatu fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid. Fatahat sulhan sana 13 Hijrah. Nak ya kata Nabi mari di Busra Syam ni. Busra Syam tu Busra ya katanya Madinatu Hauran. Dia kata satu bandar, satu kota Hauran fi biladis Syam. Jadi amo nak cerita sini sikit, nak kenyataan sini sikit, nak kupas kata Busra Syami, Busra Syam ni kalau kita duduk di ibu kota Syam dikata Damaskus ataupun Damsyik ataupun dikata Dimash ni ibu kota bagi Suria sekarang. Kalau kita nak kereta duduk di Syam ataupun di Suria, ya lebih kurangnya 140 kilo ibu bapa. Kalau kita nak kereta ataupun kita nak servis nak kereta tu, kita duduk di Syam dulu tu. Kalau kita nak kereta tu perjalanannya jauh lebih kurang 140 kilo. Maka Busra Syam ni orang panggil Madinatu Hauran. Madinatu Hauran nama ibu kota Hauran. Bila di Syam sini orang panggil tempat Rum dulu. Orang panggil kota Rum. Ya buat situ sebuah pada bola. Maka orang panggil sebuah stand. Kita tengok pada bola di bawah saat itu tempat raja duduk. Lepas tu depan dia tu tempat gundik-gundik dia, tempat hamba dia duduk berdecok, duduk menyanyi, duduk bersyair. Patut orang pakat likungkan raja. Maka raja kecek tengah, maka dengar habis stand saat itu. Maka Busra Syam ni kalau kita pergi tengok tu tiang yang besar-besar. Tiang besar-besar.
Situ tu dia yang ada besar-besar yang zaman dulu. Nah sekarang lah ni pun dah ada lagi. Sekarang lah ni pun sudah ada lagi. Maka orang panggil Busra ni ialah dikatakan Madinah zaman dulu. Madinah bagi fort-fort Rom. Nah, kemudian Nabi saat itu kedatangi Syam ni ataupun Madinah Hauran ni. Waradaha dan kedatangan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Madinah Hauran ni marratan 2 kali. Nabi mari sini ni 2 kali. Mana 2 kali? Al-ula kali yang pertama birifqati ammihi, dengan jadi kawan dan taulan bagi bapa saudara Abi Talib. Makna kata kali pertama Nabi mari ialah kerana jadi kawan, jadi jadi saing bagi bapa saudara Abi Talib. Dan kali kedua Nabi datang kepada Madinatul Hauran, dikatakan Busra Syam ni ialah Nabi mari untuk fi tijaratin, yakni buat satu perniagaan li Khadijah binti Khuwailid. Kerana Nabi tu buat perniagaan untuk Siti Khadijah binti Khuwailid. Masa ni Nabi umur lebih kurang 20 lebih-lebih. Maka Nabi kena buat perniagaan kali pertama. Nabi jadi kawan bagi bapa saudara Abi Talib. Hak pindah ataupun sapi pergi kepada Busra kali pertama. Kerana jadi ataupun kawan saing bagi bapa saudara. Dan kali kedua Nabi pergi kepada Madinatul Hauran. Yakni kerana buat perniagaan bagi Siti Khadijah binti Khuwailid. Maka Nabi buat perniagaan bagi Khadijah ni sangat-sangat laba. Sangat-sangat laba. Siapa Siti Khadijah saat ni tu wasa berkeni, wasa setuju ke dalam hatinya, maka wasa nak menikah dan berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritaannya. Apabila Nabi nego trik 2 pergi pada Busra Syam, hak kita wayak saat ni, dengan bandar Syam ataupun Damsyik Dimas ni lebih kurang 140 kilo. Maka di Busra Syam ni juga kita cerita lagi, tengok dia kata kan. Biqurbi Busra ialah hampirnya, Nabi wak mulia semua dengan laki-laki kafilah. Laki-laki yang duk nak kafilah ataupun kenderaan di tepi-tepi itu yang hampir dengan Busra. Nabi wak mulia belakang kecek bahat pergi ni. Kemudian Busra saat itu Buhaira Ar-Rahib. Wa ashrafa ala rijalil qafilah wa hum biqurbi Busra Buhaira Ar-Rahib. Kemudian laki-laki kafilah wahum biqurbi Busra, hampir dengan kurbi Busra, dekat dengan Busra. Dan buat mulia di atas laki-laki kafilah tu wahum pada mereka itu rijalul kafilah tu biqurbi Busra. Buat mulia saat itu Buhaira, oleh Buhaira. Tengok dulu. Ar-Rahib, yakni orang yang duk bertapa di dalam kanisah ataupun makbad gereja bagi Kristian. Sesungguh buat mulia di atas lelaki kafilah saat itu, padahal mereka itu saat itu hampir dengan Busra. Mereka itu duduk dekat dengan Busra. Buat mulia saat itu oleh Buhaira. Kemudian Buhaira tu Ar-Rahib, yakni satu orang yang duduk bertapa di dalam kanisah ataupun dalam gereja. Fasa'alahum. Dah tengok dulu. Maka menanyalah akan mereka itu oleh Buhaira amma ra'ahu, daripada barang yang telah nampaklah ia Buhaira akan barang fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka itu, dalam kitab bagi rijalil qafilah al-muqaddasah yang disuci akan dia, min bi'sati nabiyyin, daripada terbangkit nabi di akhir zaman ni, minal arabi fi hazal zaman, daripada orang Arab pada ini zaman. Makna kan? Sesungguh buat kemuliaan di atas lelaki kafilah tu dan mereka itu hampir dengan Busra. Buat kemuliaan saat itu Buhaira, oleh Buhaira. Ar-Rahib, makna kata buat kemuliaan semua rijalil qafilah saat itu buat mulia akan dia tu oleh Buhaira, dan mereka itu hampir dengan Busra lah, hadap dekat dengan Busra ataupun bandar Busra ni, maka memuliai akan oleh Buhaira, kerana Buhaira ni ialah dikatakan satu ulama Kristian ataupun yang ada betapa di makbad tika tu. Kalau kita masuk di Busra, sini orang panggil tempat satu kota ataupun orang panggil qal'ah bagi Rum dulu. Maka kalau kita masuk pergi ke dalam sikit, lek sana tu tempat uta Nabi tu berhenti ataupun berhenti, maka lek sana tu ada lagi orang panggil pitu gereja, pitu kanisah.
Jadi makna kata memuliakan mereka itu oleh Buhaira. Maka Buhaira pun tanya mereka, tanya rijalil qafilah, daripada laki-laki saat itu al-qafilah yang duk nak kenderaan itu. Maka Buhaira tu tanya daripada barang yang dia nampak akan dia di dalam kitab-kitab muqaddasah, daripada terbaki akan Nabi daripada orang Arab fi hazal zaman. Faqalu, maka berkata mereka itu rijalul qafilah, innahu lam yazhar lil an. Maka kata mereka itu rijalul qafilah, tidak zuhilah ia Nabi minal Arab ni lil an pada masa sekarang. Tak ada timbul lagi Nabi yang duk royak kata dalam kitab-kitab mereka itu al-muqaddasah, daripada kitab-kitab Injil mereka, daripada kata Nabi akhir zaman, apabila dia berjalan saat itu ada sebidang daripada awal duk turuk dia sokmo, maka dia ni orang tak tinggi, tak rendah, tak besar, tak tinggi, orang sederhana, maka dibangkitkan dia tu daripada gulungan Arab. Maka kita tahu ibu bapa, semua daripada nabi-nabi semua itu daripada Bani Israel. Dah ingat molek. Semua daripada para nabi semua daripada Bani Israel. Bani Israel anak cucu Nabi Isa dan pula anak cucu bagi Nabi Yaqub AS turun menurun. Maka semua kebanyakan dan kebiasaan daripada nabi-nabi itu daripada Bani Israel. Malaikat ilahnya istisna kecualinya. Dikatakan Nabi akhir zaman, Nabi ini bukan daripada Bani Israel, ialah daripada orang Arab, daripada qabailil Arab, ialah daripada Quraisy. Sebab itulah orang-orang Yahudi dia sangat deki sangat, dia sangat denik sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bukan daripada orang-orang Bani Israel. Kama di Buhaira duk tanya bagi kafilah daripada pana laki-laki pernego laki-laki yang naik kenderaan ya temu tak ada tengok ke? Mu tak ada nampak ke daripada barang yang akan dia, yang nampak akan dia di dalam kitab-kitab muqaddasah akan terbangkitkan Nabi di akhir zaman daripada orang Arab pada hazal zaman. Maka mereka itu kata lam yazhad lil an, tidak timbul lagi ia Nabi pada masa sekarang, tak timbul lagi Nabi saat ni tu. Dia kata mereka itu daripada Yahudi dan Nasara tak timbul lagi. Wa hazihil ibaratu kaseeran ma kana yalhaju bi ahlul kitab min Yahuda wa Nasara qabla bi'satir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ibaratlah, sebab tu dan ini ibarat. Ini ibarat gana? Yakni ini ibarat kasiran, banyak sangat. Tu makna banyak sangat. Wa hazil ibarah, dan bermula ini ibarat kasiran banyak sangatlah, kana adalah ia yalhaju bertekung ia dan bertanah. Dan bertekung ia lagi pula bertekung ia dan berteguh ia, makana yalhaju. Dan ini ibarat ni kasiran banyak sangatlah, kana adalah ia yalhaju bertekung ia dan bertenok bertenok ia dengan bersungguh ia dengan suatu biha dengan dia, dengan ini ibarat ahlul kitab oleh orang yang pandai kitab min Yahuda wa Nasara daripada orang Yahudi. Iaitu ibarat ni banyak sangatlah daripada orang-orang Yahudi, daripada orang-orang Nasara duk bertekung sangat, duk bertupu sangat kepada ibarat-ibarat. Dan ada pun masalah ibarat lain tu banyak lagi, tapi ibarat kata nak timbulkan Nabi di akhir zaman daripada golongan Arab lagi pula awal duk turut dia tu sebidai ataupun sebidai tika yang di atas kepalanya. Maka ibarat-ibarat ni banyak duk bertupu sangat, bertekung sangat, lagi pula orang panggil duk bersungguh-sungguh sangat dengan ibarat ni oleh orang-orang Yahudi dan Nasara qabla bi'satir Rasul, sebelum daripada bangkit Rasul. Kerana mereka niat tak baik. Kerana mereka niat tak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kalau bangkit Nabi, mereka ada niat nak bunuh Nabi. Sebab itulah Buhaira apabila Nabi saat ni duduk di atas unta bagi Abu Talib, kerana Nabi mari menego di Syam sekali Abu Talib sebagai rifqahu, sebagai jadi gapo bagi rifqatu
Abu Talib ataupun Rifqah, yakni kawan bagi Abu Talib. Maka ketika Nabi duk tahu tu, maka Buhairah tu tengok kepada satu budak ni, tengok pada Nabi, maka dia tanyalah Abu Talib, siapa dia Abu Talib tu duk tahu tu? Abu Talib kata, anak saudara aku. Anak saudara nama apa? Nama Muhammad. Maka dia tengok ilamat-ilamat pada Nabi ni, nampak awal duk tudung tah kepala Nabi sokmo-sokmo. Maka sebab itulah Buhairah Ar-Rahib, satu orang betapa di kanisah di Busra Syam, dia kata, hi Abu Talib, mun cepat-cepatlah wak klikkan Muhammad ini, anak saudara mun kepada Mekah. Kerana orang Yahudi saat ni tu duk cari nak bunuhkan Nabi SAW. Inilah ibu bapa yang dihormati. Nah, kata ibarat hak kata Nabi akhir zaman akan dibangkit daripada golongan Arab, maka mereka bertupu sangat. Mereka saat itu bertenuk sangat. Mereka saat itu bertekun sangat. Berteguh sangat dengan ibarat ini kerana mereka niat tak baik pada Nabi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran, falamma ja'ahum ma arafu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Maka tak kalau datang akan mereka itu, akan orang Yahudi dan pula orang Nasara, ma arafu akan barang yang mengenali mereka itu. Bagi mereka kenal, kata Nabi kezami, Nabi umat akhir zaman ataupun Nabi yang dibangkitkan pada akhir zaman ni daripada min qabailil Arab, daripada orang-orang Arab. Tapi mereka kena, tapi kafaru bihi, kufu mereka itu saat itu dengan Nabi, kufu dengan apa yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Ambil dia. Dah makna kata kufu dengan Nabi saat itu dah. Apabila dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka saat itu tak akan gapo, yakni mereka tak akan terikut. Sungguh mereka tu kenalkan Nabi, tapi kafaru bihi, terkufu mereka itu, nasi kufu mereka itu dengan dia, dengan barang mereka mengetahui. Mereka tahu kata Nabi akhir zaman akan dibangkit daripada apa? Daripada orang Arab, min qabailil Arab, lagi pula orang Arab dikatakan hak 12 kumpulan, daripada Banu Asadin, daripada Banu gapo, Banu Abdi Manaf, daripada Abdul Muttalib, Banu Hashim ni. Mereka tahu, mereka kira, mereka duk cakna dengan ibarat-ibarat ni, tapi mereka kufu dengan apa yang diceritakan oleh oleh Taurat dan Injil mereka. Falaknatullahi 'alal kafirin, maka bermula laknat Allah Ta'ala tu 'alal kafirin, di atas orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah ibu bapa yang kita dengar cerita sikit sebanyak daripada sejarah Nabi dan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, nak ulang alik balik ataupun nak iadah sekali lagi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 2 tahun, nak umur 2 bulan ayah dia tu sudah mati, dan pula dia duduk dengan Halimah Sa'diyah umur 4 tahun, maka diambilkan oleh ibu pergi ziarahkan ayahandanya di Madinah, tempat wafat, tempat mati ayahanda, maka matilah oleh Aminah ketika ni. Maka duduk dengan Aminah 4 tahun, maka dikatakan ayahanda cik dia tu mati. Apabila cik dia tu mati saat itu maka gizarah pula masalah kita kata duduk Nabi dengan tok cik tu umur lebih kurang sampai 8 tahun, maka cik dia, nenek dia pun sudah mati. Maka duduk dengan tok cik umur sampai 8 tahun. Lepas 8 tahun saat ni, membela akan dia saat ni tu oleh kenapa? Oleh bapa saudara dikatakan Abu Talib. Nabi tu umur lebih kurang 12 tahun. Maka Abu Talib saat ni tu duk pera Nabi, berasa susahnya hati, berasa gelisahnya hati, sebab dia tu daripada orang yang terkurangnya harta. Maka selepas pada tu nak sebaya nak besarkan Nabi, sebab Nabi bercerai daripada neneknya, Nabi saat ni tu pergi perniagaan kepada Syam. Kali pertama Nabi pergi sebagai jadi kawan bagi bapa saudara kepada Busra Syam. Kali kedua kerana pergi buat perniagaan bagi Siti Khadijah kepada Syam. Gitu lebih kurang ibu bapa yang dihormati. Amalan ni Nabi tu musafir pergi kepada Busra Syam ataupun kepada Syam.
Busra Syami, maka berjumpaklah Nabi situ dengan Buhairah. Maka Buhairah pun tanyakan Abu Talib, siapa dia duk atas huta tu? Maka Abu Talib kata, anak saudaraku. Maka Abu Talib kata, muak klik cepat-cepatlah akan budak ni, kerana duk bahas, duk cari, duk gapo, duk isi akan dia oleh para Yahudi nak membunuh akan dia, kerana dia tahu kata budak ni akan jadi kenabian pada akhir zaman. Kerana Yahudi sangat berdendamnya, sangat tak puas hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekadar tu dulu, dan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.